Wah, itu siapa, Lis? Ini Profesor Ahmad Adam, dia nyinggung-nyinggungin Indonesia gitu. Bagus nih videonya, tonton yuk. Ya udah, yuk. Seorang pakcik di Kuala Lumpur. Kami berbicara tentang penjajah, iaitu British. Dan menurut pakcik tersebut, satu pandangan berbeza yang diketengahkan oleh beliau adalah kita perlu menghargai British kerana mereka telah menyusun sistem yang baik dan tinggalkan sistem yang baik kepada kita. Dan baru-baru ini pemimpin negara iaitu Tim Adat Perdana Menteri sendiri membuat pengumuman bahawa penjajah kita adalah British dan kita patutnya tidak hargai mereka. Jadi bagi pandangan saya, berdasarkan perkongsian beliau, saya setuju sedikit kerana sistem yang telah ditinggalkan oleh British berbanding sistem yang ditinggalkan oleh Belanda di Indonesia berbeza dan lebih baik. Ini masalah kolonial atau tidak kolonial. Profesor Keki mengatakan kita tidak pernah dijajah. Benar. Sebentar guys, ini kayaknya salah satu ahli yang bilang Malaysia tidak pernah dijajah. Sejarah menunjukkan tanah Melayu tidak pernah terjajah. Itu fakta sejarah yang mesti dibaiki dari sekarang oleh semua pihak. Sama ada pelajar, guru, terutama sekali ahli-ahli politik dan pentaksir-pentaksir politik. Kerana semenjak perjanjian Pangko yang ditandatangani oleh pentadbir British di Singapura dengan Sultan Perak pada tahun 1874, tidak pernah tercatat dalam perjanjian itu bahawa Perak itu akan dijajah. Tetapi kedudukan sebenar ialah Perak itu dilindungi, atau dalam istilah sejarah dikatakan dinaungi, atau istilah Inggeris dikatakan protectorate, the protected Malay state. Jadi protectorate tidak sama dengan koloni. Hanya 3 negeri di tanah Melayu yang merupakan tanah jajahan. 1 Singapura, 2 Melaka, 3 Pulau Pinang. Yang lain adalah protected Malay state. Jadi negeri-negeri Melayu yang dinaungi. Kita lanjut lagi ke Profesor Adam ya. Nah, Anda bacakan. Saya tidak setuju. Sebab, dan sudah saya bicarakan dalam satu forum di University Sains Malaysia. Penjajahan tidak boleh diukur cuma dengan British dulu bila dia menjajah Melaya atau tanah Melayu. Dia buat perjanjian. Perjanjiannya itu selepas Perang Larut. Itu katanya kita tidak akan campur tangan soal Islam dan adat istiadat Melayu. Kita akan memerintah melalui Raja Melayu. Tapi kalau Raja Melayu itu pintar, tak apa. Waktu itu. Saya tak qualify ya. Saya tak balik Malaysia pula. Waktu itu. Tapi yang kita tengok dalam sejarah berdasarkan dokumen, semua pelaksanaan undang-undang memang ada ditubuhkan Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu. Beri kuasa pada Raja melindungi. Tetapi sebenarnya itu British cukup pintar. Dia memisahkan the state and religion, church and state. Ya? Secara halus dia buat. Dengan sendirinya hukum syariah itu secondary. Kalau ulama itu mengkritik pemerintah, walaupun mengikut hukum syariah, itu tak boleh. Hukum Roman itu lebih berwibawa. Jadi keputusannya penjajah itu buruk. Saf, menurut kamu gimana? Penjajah itu buruk apa enggak? Ya iya sih, menurutku buruk. Belanda aja baikannya di akhir-akhir melalui kebijakan politik etis. Jadi kita lanjut tonton lagi kali ya. Memang ada aspek-aspek baik. Sebab Tuhan telah memurniakan kepada manusia ini. Tidak ada jeleknya seseorang itu 100%. Tidak ada baiknya seseorang itu 100%. Tetapi imbangannya bagaimana? Yang mana lebih banyak? British, saya setuju. British mengajarkan orang Melayu, tapi orang Melayu tak mau terima.
Salah siapa itu? Misalnya tanah simpanan Melayu. Kalau British tak buat tanah simpanan Melayu, habis semua orang Melayu jual sudah. Itu something good, kita kena akui. Memang di antara pegawai-pegawai British itu ada yang memang mempertahankan hak Melayu. Tapi tidak semua, sebab the colonial policy datang daripada Whitehall. Jadi dasar keseluruhannya dari London. Dan penjajahan itu bukan semata-mata hubungan di antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan di antara penjajah dengan seluruh masyarakat yang terjajah. Melalui penjajahan, masyarakat yang dijajah dirompak arus pembangunan kesejarahannya. Kita tidak boleh develop historically. Kita diatur. Sebab itu nation building kita British yang buat. Merdeka kita diatur. Bukan perjuangan seperti di Indonesia, tidak. Itu sejarah. Mereka tak boleh tangkap saya itu. Itu sejarah. Diatur. Diberitahu kepada pemimpin UMNO, diberitahu kepada raja-raja, if you don't accept this condition, no independence. Jadi bagaimana kalau diatur independence apa? Sebab itu kita sekarang mencari identity. We are not a nation yet. We are a country, yes. Kita belum lagi jadi nation. Sebab kita masih berpecah. Tak setiap setengah-setengah kelompok kita ragukan. Orang mempersoalkan kedudukan bahasa kebangsaan. Orang mempersoalkan kedudukan penolong orang Melayu misalnya. Atau orang menimbulkan pahaman perkauman. Ini karena kita belum selesai. Indonesia tidak ada masalah. Beda ya ternyata sejarahnya. Iya sih emang beda, tapi kan sekarang dua-duanya udah sama-sama merdeka. Mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia sama-sama makin maju deh, terus juga masyarakatnya makin sejahtera. Ya deh, semoga aja.